Dia macam orang cinta kat orang lah tuan-tuan semua. Dia sanggup tinggalkan apa saja. King Edward VIII, salah satunya raja yang turun takhta kerana seorang perempuan. Satu perempuan, Miss Simpson nama dia. Undang-undang kerajaan British, dia tak boleh seorang raja berkahwin dengan bekas isteri orang sementara suaminya masih hidup, walaupun dah bercerai. Itu undang-undang raja British yang di Britain. Maka tak boleh kahwin lah. Maka dia kata, tak apa, tak boleh kahwin, saya turun takhta. King Edward VIII. Sebab apa tuan-tuan? Cinta punya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam ni dapat kita bertemu sekali lagi setelah kita direhatkan selama lebih kurang 3 bulan 4? Oh lama 4 bulan kita direhatkan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya pada malam ni kita dapat bertemu sekali lagi lah. Lama dah bercuti, direhatkan daripada datang ke surau dan kuliah dan sebagainya. Dan setelah beberapa hari ni saya rasa dah banyak dah kuliah dah. Jadi alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala izinkan kita tuan-tuan semua untuk kita sampai ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita di akhirat besok-besok Allah Ta'ala akan panggil kita keluar daripada kubur. Kita akan keluar dan bangkit daripada kubur. Semua manusia yang mati, suatu waktu nanti dia akan keluar daripada kubur, iaitu pada hari kiamat. Tuan-tuan akan keluar, saya pun akan keluar. Yang mati ni semua keluar daripada kubur. Bila keluar daripada kubur, mereka akan menuju kepada mahsyar. Perjalanan ni dalam keadaan bogel, dalam keadaan tak bersunat, dan juga dalam keadaan tidak berkasut, berkaki ayam semua. Hufatan uratan ghurla, kata Nabi SAW. Dalam keadaan hufatan, berkaki ayam, uratan, tidak berbaju, berkain, bertelanjang, ghurla, dan juga tidak bersunat, sebiji macam baru lahir daripada perut mak kita. Maka kita semua akan dikumpulkan daripada mahsyar. Pada mahsyar ni tempat Allah Ta'ala kumpulkan semua makhluk sejak daripada Nabi Adam AS sampailah kepada hari kiamat. Semuanya untuk situ berlaku. Tidak ada seorang pun yang berkecuali. Maka tuan-tuan semua, kepanasan matahari pada waktu itu disebutkan dalam hadis ala qadri mail, sekadar 1 mil. Mil ni boleh diterjemahkan juga satu batu, 1 mil. Orang Inggeris panggil miles. Asalnya daripada perkataan Arab mailun. Dan juga ada ulama menterjemahkan iaitu sepanjang batang celak. Mil tu boleh diterjemahkan juga sebagai batang celak. Tuan-tuan pernah tengok celak orang tua-tua dulu? Sumbat pusing-pusing tu. Ada panjang tu kot sejengkal. Itulah matahari di atas kepala kita. Panasnya matahari di atas kepala tuan-tuan semua
maka pada waktu itu berpeluh-peluh manusia. Ada yang peluh dia sampai ke keting, buku lali, betis, lutut, paha, pusat, dada, leher. Bahkan ada yang tenggelam langsung dalam peluh. Panasnya matahari pada waktu itu. Tetapi tuan-tuan semua, ada beberapa golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan dia daripada kepanasan matahari. Dia akan duduk di bawah bayang-bayang. Yang boleh kita bahasakan dengan VVIP Allah Ta'ala. Very apa VVIP? Apa? Important person. Kan? Orang-orang yang terlalu penting. Kalau di dunia ni, kalau VVIP, dia sampai last sekali. Orang tunggu dia. Kalau sampai awal tu bukan VVIP tu. V pun tak. IP je kot. Kan? Dia sampai last sekali. Bila dia sampai, orang sambut. Orang payung dia ke apa itu VVIP. Di dalam padang mahsyar ada VVIP Allah Ta'ala. Antaranya yang Nabi SAW sebut ialah 7 golongan. Yang mana mereka ini tidak akan terkena panas cahaya matahari yang jaraknya sejauh itu tidak akan rasa panas kat mereka ni. Jadi ada 7 golongan tuan-tuan semua. Disebut oleh Nabi SAW. Saya tak nak sebut semua, tetapi saya nak sebut tuan-tuan semua, salah satunya Nabi SAW sebut warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Iaitu orang lelaki yang mana hatinya sentiasa bergantung dengan masjid. Siang malam pagi petang kerjanya nak datang ke masjid je. PKP tu dia tanya bilalah boleh datang masjid, bilalah boleh datang masjid. Dia duk rindu nak datang ke masjid. Dia lalu tengok masjid, tengok surau, menangis dia kat tepi pagar, tak boleh masuk. Sebab apa? Pasal hati dia tu tergantung, terkait dengan masjid. Orang kalau dah cinta dan sayang kat sesuatu tuan-tuan semua, dia rindu sungguh. Dia tak boleh nak pisah pun dengan dia. Macam-macam mana pun dia nak datang, tapi tak dibenarkan datang, tak boleh datang lah. Kita kena taat perintah kepada ulil amri. Tetapi hati je sentiasa teringat nak datang. Nak datang. Dia macam orang cinta kat orang lah tuan-tuan semua. Dia sanggup tinggalkan apa saja. Tuan-tuan pernah dengar nama King Edward VIII? Siapa minat sejarah raja-raja Britain? King Edward VIII. Salah satunya raja yang turun takhta kerana seorang perempuan. Tahun 1920, baru ya tuan-tuan, tengoklah. Tanya Syekh Google. Satu perempuan, Miss Simpson nama dia. Undang-undang kerajaan British, dia tak boleh seorang raja berkahwin dengan bekas isteri orang sementara suaminya masih hidup, walaupun dah bercerai. Itu undang-undang raja British di Britain. Maka tak boleh kahwin lah. Maka dia kata, tak apa, tak boleh kahwin, saya turun takhta. King Edward VIII. Sebab apa tuan-tuan? Cinta punya. Laila Majnun. Pernah dengar Laila Majnun? Romeo Juliet, Laila Majnun. Romeo Juliet orang putih punya. Laila Majnun Arab punya. Melayu apa? Duda dan Dara. Pertama kali saya dengar. Baik tuan-tuan semua. Laila dan Majnun terkenal kisah ni. Laila perempuan, Majnun ini lelaki. Nama Majnun ni bukan nama dia. Majnun ni orang gila. Majnun gila, junun, orang yang gila Majnun. Junun tu gila, orang gila Majnun. Nama dia Amir. Amir bin Qais. Itulah lebih kurang nama dia. Jadi dia tak dapat berkahwin dengan Laila. Bapak dia kesian tengok dia. Bapak dia kesian tengok dia. Lalu bapak dia bawa dia pergi ke Mekah. Majnun ni. Pernah dengar cerita ni? Tak pernah tak? Biasa tahu cerita dia menangis-nangis nak ke Laila ya. Bapak dia bawa ke Mekah tuan-tuan semua.
Sampai di Mekah, bapak dia kata, kau peganglah ni tabir Kaabah ni, kelambu Kaabah ni, kau bergayutlah kat sini, minta ke Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala lupakan kau kat Laila. Kan, kesian sangat, minta lupa. Minta Allah Ta'ala lupakan kau supaya kau ni tak ingat kat Laila. Tapi apa majnun doa tuan-tuan semua? Allahumma zid hubbi Laila. Ya Allah, tambahkanlah cintaku kepada Laila. Kau dia minta suruh hilang. Pasal apa tuan-tuan semua? Pasal cinta punya pasal. Siapa yang cintakan masjid tuan-tuan semua, orang tu tuan-tuan hati dia sentiasa teringatkan masjid. Dia tanya bila masjid buka, bilalah nak datang ke masjid, cepatlah buka masjid kan. Tapi dah buka tak datang pula. Itu jadi masalah. Tapi insyaAllah hak tanya tu datang belaka insyaAllah kan, mudah-mudahan. Tapi nak cerita tuan-tuan semua, orang-orang yang sayang dan kasih dan rindu nak datang ke masjid ni, tuan-tuan semua, orang ni akan berada di bawah naungan Arasy di akhirat besok-besok. Mudah-mudahan tuan-tuan semua, kita semua ni yang rindu dan cinta kepada masjid ni, surau ni nak datang, sentiasa nak datang dan dah dibuka ni datang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala letakkan kita di bawah naungan Arasy di akhirat besok-besok. Amin ya rabbal alamin. Sebab apa tuan-tuan semua? Sebab kita ni, dunia ni tuan-tuan semua, kejap saja. Sementara ni je. Paling tinggi kita duduk dalam dunia ni 60 atau 70 tahun atau 80 tahun. 90 tahun, 100. Pun jarang jumpa orang 100. Habis usia ni tuan-tuan semua habis kan? Maka kita akan pergi ke sana dan kita akan bawa amalan yang kita buat di sini. Jadi hidup kita ni tuan-tuan semua ialah untuk mati. Itu saja tuan-tuan semua. Hidup kita ni untuk mati. Sebab itu disuruh kita banyak mengingati mati supaya kita tak terlupa bahawasanya suatu hari nanti kita akan mati. Dan disuruh kita ziarah kubur kerana dia boleh mengingatkan kita kepada mati. Disuruh kita ziarah orang sakit sedang nazak nak meninggal kerana dia boleh mengingatkan kita mati. Dan disuruh kita ambil iktibar kepada orang-orang yang dah mati. Macam mana keadaan orang ni mati? Macam mana orang ni mati? Macam mana kehidupan dia? Macam mana orang yang hidupnya baik mati macam mana? Macam mana orang yang hidupnya buruk matinya macam mana? Supaya kita sedar tuan-tuan semua, kita akan pergi di sana. Kerana saya belum lagi bercerita di sini. Malam ni saya tak nak baca kitab lah. Lebih kurang ada 10 minit lagi, 15 minit. Isyak kita berhenti ya, dok. Pasal Jaiz kata isyak berhenti. Tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala, dalam bulan Ramadan baru ni, kita kehilangan lebih kurang 100 orang ulama di dunia. Dalam bulan Ramadan. Lebih kurang 100 orang ulama. Ada orang kumpulkan nama ulama di seluruh dunia, lebih kurang 100 orang Allah Ta'ala cabut nyawa mereka di bulan Ramadan. Tuan-tuan, apa maknanya? Maknanya kita ni dekat nak kiamat. Sebab apa tuan-tuan semua? Sebab Allah Ta'ala sebut di dalam Nabi sebut, antara tanda-tanda akhir zaman ialah yurfa'al ilmu, bahawasanya diangkat ilmu. Ilmu ni diangkat, dia bukan tuan-tuan semua yantazi'u intiza'an min sudurin nas, bukan dicabut. Orang Kelantan panggil bukan dia senjoh. Tahu senjoh? Maksudnya tarik begitu. Orang ni, tok guru ni, dia tidur malam, dia bangun pagi esok, tak ada ilmu aku. Bukan macam tu. Wa innama yuqbadul ilmu biqabdil ulama. Sesungguhnya dicabut ilmu itu dengan dimatikan para ulama. Ulama tuan-tuan semua mati. Yang pergi tidak ada yang mengganti. Kalau ada yang mengganti pun tidak sama dengan yang pergi. Itu maksudnya Allah Ta'ala cabut ataupun tarik ilmu dengan dimatikan para ulama. Dan tuan-tuan semua termasuklah di Malaysia kita ni, tanah air kita, bulan Ramadan baru ni, Allah yarham Tuanku Datuk Ismail Kamus meninggal pada 15 Ramadan. Malam 15 Ramadan
Malam Jumaat pula tuan-tuan. 15 Ramadan malam Jumaat. Tuan-tuan, orang-orang yang baik-baik ni banyak yang meninggal malam Jumaat. Allah yarham Tuguni Aziz malam Jumaat. Allah yarham Datuk Aruntin pun malam Jumaat. Dan juga Allah yarham Datuk Ismail Kamus pun malam Jumaat. Antara persamaan mereka bertiga ni tuan-tuan semua, samaan ketara dua benda tuan-tuan semua. Pertama, memperjuangkan Islam. Yang kedua, tak tinggal qiyamul lail. Tuan-tuan buatlah qiyamul lail. Saya masa ustaz masih ada lagi, kita tak rasa sangat. Pula ustaz suka buat lawak-lawak, kita pun duk gelak hehehe gitu ya. Bila Allah yarham meninggal ni, kita rasa macam mana Allah yarham meninggal dan macam mana apa yang dia buat masih hidup. Saya pertama kali, banyak dah saya cerita, cuma cerita kat tuan-tuan secara live di sini. Pertama kali saya ikut ustaz ke Brunei tahun 2009 lebih kurang. Masa tu Darus Syifa nak dirasmikan, Darus Syifa Cawangan Brunei. Allah yarham Ustaz Arundin buka Darus Syifa di Brunei, dirasmikan oleh Tengku Mahkota Brunei. Hebat orang Brunei, Darus Syifa Tengku Mahkota rasmi. Jadi saya diarahkan oleh Ustaz untuk teman dia. Ustaz kata, "Ki, jom teman anak ke Brunei." Saya pun pergi ke Brunei. Pertama kali saya pergi Brunei dan pertama kali saya musafir dengan Tok Guru. Jadi saya pun pergilah sampai di sana. Darus Syifa ada satu rumah di Banglo, di Manggis. Nama tempat tu Manggis. Gitulah. Ada orang Brunei sini? Tak ada. Manggis nama tu. Manggis, mudah ingat pasal nama buah. Kalau durian lagi mudah ingat. Tuan-tuan, Allah yarham dengan saya satu bilik dalam bangun banglo tu. Ustaz Arundin tingkat atas, ruang tamu ni orang-orang Darus Syifa dan perempuan duduk bahagian lain lah. Jadi saya tidur dengan Ustaz, tidur. Dia Ustaz pukul 3 pagi dah bangun. Bangun mandi-mandi, semayang. Saya tak biasa lagi musafir dengan Tok Guru. Kita tidur lah. Lama nampak seronok tidur. Dia panggil, Ki, bangun. Saya dengar suara jauh-jauh. Tok Guru suruh bangun. Bangun kita. Lepas pada tu saya musafir mana-mana pun start macam tu. Pukul 3 ke 4 bangun. Jalan siang, Ustaz berjalan suka tuan-tuan semua. Dua benda antara benda yang dia suka, berjalan dan makan. Jadi tuan-tuan semua makan pun kuat siang, malam pukul 4 bangun. Paling lewat tu pukul 4. Masa dia sihat lah. Ujung-ujung tak sihat ni lain lah. Semayang 17 rekaat tuan-tuan semua. Tiap-tiap malam 17 rekaat. 2 rekaat wudu, 2 rekaat taubat, 8 rekaat tahajud, 8 campur 4, 12. Kan? 2 rekaat sunat hajat, 14 dan 3 witir. Ini rutin tiap-tiap malam semayang. Habis baca selawat 1 kali, istighfar 1 kali, la ilaha illallah 300 kali. Tak pernah tinggal lah tuan-tuan semua. Kalau sakit-sakit pun hujung-hujung ni bangun juga 2 rakaat pun semayang. Lalu tuan-tuan semua Allah Ta'ala muliakan. Nak meninggal tuan-tuan semua, petang Khamis tu pukul 3 saya ditelefon suruh pergi ke HKL. Saya pergi ke HKL. Masuk tengok ustaz dah tak nazak, dah tak sedar. Jadi buat keputusan tu bawa balik ke sini, ke Ampang. Jadi saya kata ni ustaz ni nak meninggal malam Jumaat ni terdetik dalam hati lah. Kan, ni dah petang Khamis, dia agak malam Jumaat ni. Jadi kita tunggulah sampai buka puasa di rumah semua.
Sampailah pukul 12 malam tu, 12.30, cabut gas, cabut dia punya alat pernafasan tu, cabut tu terus pergi. Malam Jumaat 15 Ramadan, lebih kurang pukul 12.30 gitulah. 12 ke 12.30, saya tengok sangat. Jadi tuan-tuan semua, malam Jumaat bulan Ramadan pula, kita tak nak mati ke macam tu Kita nak kalau mati macam tu tuan-tuan semua, itu tanda besar lah husnul khatimah. Orang pula ramai pula datang. Malam Jumaat bulan Ramadan 15 Ramadan tu tengah. Habib Ali, lepas saja ustaz pergi tu, sekejap dalam 10 minit Habib Ali sampai. Habib Ali Zainal Abidin. Dia sampai, kita baru nak buka baju. Baru tengah kepung kain, dia sampai berhenti sekejap. Habib Ali masuk. Ya Allah, kata Habib Ali, kita sedih tapi ini malam raya dia. Itu Habib Ali kata, ini malam raya dia. Malam Jumaat 15 Ramadan, bulan Ramadan. Apa nak sedih kata dia? Dia tunjuk kat kami semua lah kat dalam rumah. Ini tuan-tuan semua. Jadi kalau kita naklah meninggal elok tuan-tuan semua, kena buat amalan yang dia buat lah. Kan? Jadi ustaz memang selalu pesan, buat apa tidur malam-malam lama? Tidur banyak-banyak buat apa? Bangunlah, 2 rakaat pun jadilah. Anak tok guru kena 17 kata dia. Ustaz memang gitu selalu melawak kan. Tapi memang dia buat 17. Kemudian kalau tuan-tuan perhatikan ceramah beliau yang akhir-akhir, dia selalu sebut, jangan, kita mesti ada 4 perkara. Dan 4 ni tuan-tuan semua memang ustaz buat. Kita mesti ada 4. Kita mesti ada 4. Saya akhir-akhir ni dalam 2-3 tahun bawa ceramah, kadang-kadang saya tak ada kuliah mana, saya bawa mana, itulah modal saya sampaikan. Berulang-ulang ceramah, mesti ada 4, mesti ada 4, mesti ada 4. Apa dah 4 tu tuan-tuan semua? Kat YouTube pun tuan-tuan boleh tengok. Cuma saya sampaikan secara live. Yang pertama, solat jangan tinggal, termasuk sembahyang malam. Mesti kena sembahyang malam. Orang-orang yang sembahyang malam ni tuan-tuan tengok dah, 3 persamaan. 3 orang di Malaysia ni persamaan mereka mati malam Jumaat dan persamaan amalannya qiyamul lail tak tinggal. Allah rahim Tok Guni Aziz samalah. Masa dia datang di Palma itu, sebelum dia meninggal, dia cerita, ambo sepanjang ambo ingat ni baru 2 kali baru tinggal qiyamul lail. Keluar air mata. Sedih pasal 2 kali tinggal qiyamul lail. Saya baru 2 kali buat. Dia 2 kali. Tinggal qiyamul lail rasa sedih. Allah yarham Datuk Harun Timur samalah. Ustaz Ismail belajar qiyamul lail pun dengan Datuk Harundin lah, pasal itu guru utama dia. Selalu ustaz cerita dulu, kalau Ustaz Harundin datang rumah, ajak Ustaz Harundin ni suka mancing. Ustaz Ismail kamu tak suka mancing, dia suka makan. Itu perbezaannya. Ustaz Harundin dia suka mancing. Tapi kalau datang ke rumah, ustaz ajak, Datuk Harundin ajak, mai, jom ikut anak mancing. Anak ada kuliah ustaz. Tinggal lah kuliah tu. Ustaz tinggal. Itu antara keberkatan juga tu, ketaat ketuk guru tu. Ustaz pun telefon lah, minta maaf lah saya kena ikut Ustaz Harundin. Tak boleh datang kuliah. Kan? Masa muda-muda dululah. Jadi kalau masuk hutang taman negara ke apa, Ustaz Ismail lah yang tidur dengan Ustaz Harundin. Orang lain tak berani tidur. Ustaz Ismail hantar tidur dengan Ustaz Harun. Yang lain tak nak. Jadi dia orang memang qiyamul lail. Ustaz Harundin pun memang qiyamul lail tak tinggal juga. Jadi balik pada tadi, Ustaz selalu pesan 4 tuan-tuan semua. Sembahyang pertama, yang kedua baca Quran. Jangan tinggal. Bacalah tuan-tuan semua. Kalau dah mata tak nampak nanti rugi tuan-tuan semua. Sekarang ni master tengah nampak, boleh baca lagi, bacalah satu muka satu hari. Satu live pun cukup lah satu hari, biar ada tuan-tuan semua. Rumah kita yang kita baca Quran ni tuan-tuan semua, malaikat di langit tu nampak rumah kita ni macam kita tengok bintang kat langit. Tengok berkelip-lip. Malaikat pun dia tengok kat bumi, tengok rumah kita berkelip-lip. Rumah hak baca Quran lah. Rumah yang tak baca Quran tu gelap je. Jadi malaikat bila turun, dia tuju kat mana? Dia tuju rumah hak cerah tu dululah. Walaupun rumah kita tak pasal lampu pun.
Ini rumah lampu banyak, tuan-tuan semua pasang semua, ngap pelita lagi ngapa, tapi tak pernah baca Quran dalam rumah. Malaikat nampak gelap. Jadi malaikat akan turun, khususnya 1/3 malam tu, dia akan turun berebut, dia turun tu, dia tuju rumah yang banyak baca Quran dulu lah. Pasal dia berkelip di langit. Tu kena baca Quran dalam rumah, tuan-tuan semua. Baca satu muka satu hari pun jadilah. Sekurang-kurang satu live pun jadilah. Satu live pun lama-lama habis juga. Jangan tak baca Quran, rugi sangat. Yang ketiga, zikir. Zikir kena ada, tuan-tuan semua. Zikir. Jadi yang saya sebut tadi, amalan istiqamah Allah yarham tu lah. Selawat 1 kali waktu qiyamul tu, istighfar 100, la ilaha illallah 300. La ilaha illallah tu memanglah kena sebut selalu, tuan-tuan semua. 300 tu kira lah sederhana lah, tapi biarlah buat secara istiqamah. Sebab apa, tuan-tuan semua? Sebab kita mati nak sebut la ilaha illallah tu lah. Kalau kita tak biasa ajarkan sebut sekarang, tuan-tuan semua, payah juga nak sebut masa mati. Dia tak jadi juga. Kan? Dia kena sebut sekarang baru dia jadi. Time mati pun nak sebut, orang ada ajal la, tuan-tuan semua, tambah duk pening kepala, mabuk, sakaratul maut lagi, tak datang sebut la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah, zikir-zikir apa tu, bacalah banyak. Tapi asas 3 ni jangan tinggal. Istighfar, selawat, la ilaha illallah. Ini 3 zikir asas utama dalam hidup kita kena baca. Dan yang keempat, tuan-tuan semua, ustaz kata sedekah. Dan Allah yarham memang kuat sedekah. Terutama sekali belanja makan. Kalau jalan mana-mana, makan, singgah ke restoran, memang tak sempat kita nak bayar. Panggil. Baru kita nak keluar duit, ni malam Jumaat anda bayar. Malam Sabtu anda bayar. Malam Ahad anda bayar. Setiap malam dia bayar. Bila malam kita nak bayar? Jadi kalau nak bayar, kena pergi bayar diam-diam. Itu Allah yarham. Berapa ramai budak di Mesir ditangguh oleh Allah yarham sampai habis belajar. Daripada tahun 1 sampai tahun 4. Budak mediknya, budak syariah ramai terus. Tapi budak tu sendiri bukan kadang-kadang tak tahu. Dia ditangguh oleh Ustaz Ismail Kamus. Sebab orang lain yang sampai. Jadi tuan-tuan semua gitulah. Jadi amalan-amalan ni kita kena buat bekal. Untuk apa? Untuk kita pergi ke sana. Sebab kita ni tuan-tuan semua pergi sana belaka. Kan, tuan-tuan pun pergi, saya pun pergi. Cuma tak tahu bila je, tuan-tuan semua. Tak tahu bila nak pergi ya. Jadi kita kena siap sedia lah dengan amalan-amalan dan bekalan-bekalan yang kita nak pergi di sana. Dan manusia ni, tuan-tuan semua, dia akan paling banyak sekali menyesal pada 2 tempat. Yang pertama, tuan-tuan semua, manusia akan menyesal pada waktu dia nak mati. Kita ni, waktu kita nak meninggal ni, tuan-tuan semua, Allah Ta'ala tayangkan semua amalan kita yang kita dah buat. Daripada muda sampai ke hari kita nak mati tu. Kita tengok keluar air mata masa tu. Terbiasa orang nak mati keluar air mata tu. Kita tak tahu dia keluar air mata pasal apa. Kita ingat dia sakit, tapi sebenarnya dia sedih. Sebab dia tengok amalan yang dia buat tu, kadang-kadang dia rasa menyesal. Dengan amalan yang dia buat tu tak berbaloi dengan kehidupan yang panjang. Hidupnya 60 tahun, 70 tahun, tapi banyak dihabiskan dengan benda-benda yang lain. Banyak dihabiskan dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah. Lalu dia pun menyesal, nangis dan sebagainya. Kita nampak semua tu. Daripada sejak balik sampai ke hari tu, Allah Ta'ala tunjuk semua. Yang baik, yang buruk semua. Yang semayang, yang pergi semayang jemaah, yang buat jahatnya, semua ada. Yang belum taubat lah. Kalau dah taubat, Allah Ta'ala delete semua. Yang kedua, kita akan menyesal, tuan-tuan semua, ketika mana amalan kita ditimbang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ketika mana amalan kita ditimbang oleh Allah Ta'ala. Dia ambil letak amalan kita ni, yang baik belah kanan, yang buruk di belah kiri.
Dia letak. Tengok-tengok tiba-tiba amalan belah kiri pula berat. Allah. Time tu menyesal tu. Menyesal tak boleh nak buat apa dah. Lalu manusia akan sebut apa benda? Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Kalla, kata Allah Ta'ala. Apa kata orang dah mati? Rabbirji'un, ya Allah, balikkan aku ke dunia. Ya Allah, tolong balikkan aku ke dunia, ya Allah. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Mudah-mudahan aku buat amal soleh yang telah aku tinggalkan. Dulu masa di dunia dulu aku tinggal tak buat amal soleh. Nak balik ke dunia tuan-tuan semua. Boleh balik ah? Tuan-tuan pernah jumpa satu orang yang mati balik dunia? Tak ada siapa boleh balik dunia. Bila dah mati tuan-tuan semua duduklah. Kekal dalam. Allah Taala apa? Kalla. Kalla ni bahasa Inggeris, never ever. Tak boleh balik. Jadi kita hanya mati sekali, hidup pun sekali. Jadi carilah bekalan betul-betul untuk kita bawa ke sana. Sebab kita akan mati. Jadi bacalah sikit kitab ni. Ceramah dah habis tadi. Tu semua nak menyampaikan kisah kematian yang baik tuan-tuan semua. Tu ya. Saya dah sebut banyak sebab tapi masa PKP tu sebut melalui Facebook je lah. Tak berjumpa dengan berdepan. Jadi sebut di Facebook ni tak rasa sangat. Jadi kita sampaikan depan-depan tu semua. Bagaimana kita lihat orang-orang yang baik ni meninggal. Jadi kita nak mati seperti itulah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala matikan kita semua dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jadi masalah yang ke-95 daripada bab ini, bab semayang berjemaah ni, kita baca sikit 98? Ya, 95. Makmum mendapati imam dalam sujud. Okey. Baca sikit dah, ambil berkat ni. Tuan-tuan dah pegang kitab. Apabila hadir seorang dan ia dapati imam sedang dalam sujud, maka disunatkan baginya bertakbiratul ihram dengan keadaan berdiri. Dan mendapat ia imamnya pada sujud, yang terus ia sujud serta imamnya, tanpa membaca Fatihah dan tanpa rukuk. Dan tersebut di dalam hadis At-Tirmizi daripada Abdullah bin Mubarak, bahawasanya ia ada mendengar daripada ahli ilmu bahawa siapa yang sujud seperti ini sujud, maka tidak ia mengangkatkan kepalanya sehingga diampunkan dosanya. Dan kerana inilah disunatkan bagi imam apabila berasa ia ada makmum yang datang hendak sujud, bahawa ia menunggunya supaya ia dapat sujud sertanya. Ini masalah kita, masalah sembahyang berjemaah. Kita datang, imam sedang sujud. Tahu dah cara nak buatnya. Cuma ada juga orang yang tak tahu. Sebab ada orang yang takbir Allahu Akbar, dia baca Fatihah laju-laju, kemudian dia rukuk, kemudian dia i'tidal, kemudian dia baru sujud. Dia kejar tu imam. Tahu, kejar tu imam. Jadi pendapat macam tu tak betul lah. Yang betulnya ialah kita tak payah buat ikut macam tu. Kita takbir saja Allahu Akbar, kemudian kita turun sujud bersama dengan imam. Tak payah baca Fatihah, tak payah rukuk, tak payah apa. Terus turun sujud bersama dengan imam. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, bahawasanya orang yang buat macam tu, makmum tadi, yang buat macam tu tadi, Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa. Itu fadilatnya. Jadi oleh kerana besar fadilatnya tadi, maka imam kalau dia rasa, dia sedar, dia rasa ada makmum yang nak turun sujud dengan dia, disunatkan dia panjangkan sujud supaya dia makmum tadi tu sempat turun sujud bersama. Itu kalau kita jadi imam lah. Bukan bererti bila kita kata fadilat besar tu, elok kita datang lambat lah kata dia. Tak lambat boleh sujud sekali dengan tu imam. Fadilat diampunkan dosa.
Kalau lagu tu memang tak dapat lah, dia sengaja nak lewat. Ini kalau dia datang terlewat, kemudian dia turun sujud macam tu, Allah Ta'ala ampunkan dosa. Bahkan datang awal tu fadilat lain, pahala besar lagi, kan? Itu bab lain. Jadi itu cara dia. Dan apabila bertakbiratul ihram oleh makmum dan turun ia untuk sujud, maka tiba-tiba imam mengangkat kepalanya sebelum bahawa makmum meletakkan dahinya ke bumi, ke tempat sujud. Maka bandingannya seperti yang tersebut pada sujud tilawah, bahawasanya hendaklah ia kembali bersama imamnya dan tidak boleh ia sujud kerana sudah luput tempat ikutannya. Ini kena ambil perhatian. Kita tengah turun nak sujud tadi, Allah, tak sempat lagi kita letak dahi ke lantai, imam bangun, Allahu Akbar, bangun. Maka kita nak buat apa? Turun pun habis sujud letak dahi ke lantai? Tak boleh. Pasal kita dah habis dah waktunya. Waktu kita ikut imam dah tak ada. Imam dah tak sujud dah. Maka kita break kat tu, undur balik. Nampak ada dia punya gambaran tu? Kita sekarang ni kita mari, imam tengah sujud. Kita pun duduk belakang dia. Allahu Akbar. Kita turun nak sujud, imam bangkit. Adakah kita boleh turun pelepuk letak dahi kita ke lantai kemudian baru bangkit? Tak boleh. Sebab kita turun tadi nak ikut imam saja. Imam dah bangun dah. Bangun lah. Turun dia bangun pula. Break kat situ lah. Undur balik. Dengan tuan-tuan letakkan dahi itu ke lantai. Itu dia sebut di situ. Kerana sudah luput, mana sudah hilang tempat ikutannya. Dan seperti bandingan itu juga apabila dapati makmum akan imamnya pada sujud yang pertama dan ia pun turun untuk sujud sertanya, maka tiba-tiba imamnya mengangkat kepalanya dan duduk antara dua sujud, maka hendaklah makmum itu duduk sertanya. Begitu juga kalau sujud yang pertama, kita nak turun tadi tu imam tu tengah sujud, kita turun belum dahi kita kena ke lantai, tu imam bangun duduk. Maka tak payahlah kita letak dahi ke lantai, terus duduk kat dia. Ya Tuan Haji, ya. Kalau dia sengaja, boleh membatal sembahyang. Kalau dia sengaja. Kalau dia tahu dah sengaja. Kalau dia tak tahu, tak apalah. Tapi masalah begini ni, orang tak tahu lah yang buat tu. Kalau dia tahu, dia tak buat. Jadi tuan-tuan yang tahu malam ni, kalau buat juga, tak boleh. Nisa pula datang kuliah. Jadi tuan-tuan semua, dia masalah dia kalau bab benda-benda dalam sembahyang ni, dia ada dua. Satu bab benda besar. Itu benda-benda kecil. Benda-benda kecil, mana maksudnya benda-benda terpencil, sulit-sulit macam ni. Itu dipanggil benda-benda sulit dia panggil. Yang ni Allah Ta'ala maafkan kalau kita tak tahu. Cuma kalau tahu saja tak boleh. Tahu dan kita buat dengan sengaja, itu maknanya kita dah nak lawan Allah Ta'ala. Tahu dah benda tak boleh, nak buat juga. Kan? Itu memang macam lawan betul Allah Ta'ala. Kalau dia tak tahu, dia buat juga, lepas-lepas dah aku dah buat, tak apa, dimaafkan. Tapi kalau benda besar-besar, maksudnya benda yang memang semua orang tahu. Contohnya rukuk satu kali, dia pergi rukuk dua kali. Jadi dia kata, saya tak tahu, tak boleh. Mana ada orang tak tahu benda tu. Tetap semayang dia batal. Pasal apa? Pasal benda itu benda yang semua orang tahu. Semayang ni rukuk sekali, sujud dua kali. Melainkan semayang gerhana tu lain lah. Tapi benda-benda sulit macam ni agama kita dia maafkan. Kalau kita tak tahu dan sebagainya. Sama juga situasi kalau kita duduk tahiyat akhir bersama dengan imam. Kita duduk di rakaat ketiga sembahyang zuhur. Imam rakaat keempat. Imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sekarang rakaat ketiga tu ada duduk ke tak sebenarnya? Kalau sembahyang kita ada duduk tak? Tak ada kan? Tapi kita duduk tu tadi tu, panjang duduk lama tadi tu sebab kita ikut tu imam. Sekarang tu imam dah bagi salam.
Apa kita kena buat? Kita kena bangun dengan segera. Imam bagi salam terus bangun. Melainkan memang tempat kita duduk. Kalau kita rakaat kedua, tahiyat awal. Imam rakaat keempat, tahiyat akhir. Yang itu kita tak bangun segera, tak apa. Kita masuk, imam rakaat ketiga, kita takbir, Allahu Akbar. Kita sempat satu rakaat dengan imam. Imam duduk tahiyat akhir, sembahyang zuhur. Kita tuan-tuan semua tak ada duduk baru satu rakaat. Itu bukan tempat duduk kita asal. Tapi tuan-tuan semua kita bangun, kita duduk situ. Lepas tu imam pun bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang perlu kita buat? Wajib kita bangun dengan segera, kerana kita dah tak boleh duduk situ, bukan tempat duduk kita. Kita duduk tadi tu kerana ikut imam. Tetapi dimaafkanlah kalau dia tu tak tahu. Dia tak belajar sebelum ni, dia jahil, dia tak tahu, tak apa, dimaafkan. Sebab benda ni benda yang sulit-sulit orang kata. Tapi dah tahu malam ni, tak boleh Lepas tu imam bagi salam, bangun terus. Kama duduk nak habis. Kama sallai ta'ala imam dah bagi salam lama dah. Kita perhabis tu panjang-panjang. Itu tak boleh. Pasal bukan tempat duduk kita pun. Kita duduk tadi tu kerana mengikut imam. Okay, InsyaAllah. Jadi sekadar itulah dulu InsyaAllah untuk muqaddimah bau Gia 1 ni. Bulan depan kita masuk Gia 5 lah InsyaAllah. Jadi kuliah musim PKP ni sampai Isyak saja dibenarkan oleh JAIS. Jadi Isyak kita berhentilah. Kita ikutlah SOP kan, untuk keselamatan kita juga. Sama juga bawa sejadah, pakai mask dan sebagainya itulah. Jadi pakailah tuan-tuan semua InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.